أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita sambung kitab 260 Permasalahan Puasa karangan Al-Fadil Al-Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah. Pada muka surat 23, poin yang ke-6, tempoh berniat pada waktu malam. Jadi kitab ni tentang soal jawab permasalahan puasa, sama ada puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang lain. Tempoh berniat pada waktu malam. Antara syarat puasa Ramadan ialah mesti niat waktu malam. Malam itu bermula bila? Malam itu bermula maghrib, selepas maghrib. Sekarang ni maghrib 7.27. Maka boleh, kalau sekarang ni bulan Ramadan, maka boleh mula niat 7.27. Masuk waktu maghrib, boleh mula niat sampai waktu untuk niat itu sampailah sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Contoh, subuh sekarang ni di Kedah 5.56 campur 8, 6.4 minit. So sampai 6.3 minit boleh niat. Daripada 7.27 sampai 6.3 minit boleh niat. Itulah malam. Itulah malam. Maksud malam yang cukup untuk berniat puasa fardu yang mu'tamad, qaul yang mu'tamad ialah di antara waktu tenggelam matahari, iaitu maghrib. Kita sebut dah, tenggelam maksudnya maghrib, tenggelam matahari maksudnya maghrib, sehingga terbit fajar sadiq, iaitu waktu subuh. Daripada mudah cakap macam inilah, daripada maghrib sampai subuh boleh niat, sampai sebelum masuk waktu subuh. Okey, kemudian niat hendaklah dihadirkan di dalam hati, sama ada pada awal, pertengahan atau akhir malam. Kalau malam tu 12 jam, 4 jam yang pertama awal malam, 4 jam yang kedua pertengahan, 4 jam yang ketiga akhir malam. Contoh begitu. Jadi boleh niat di awal ataupun pertengahan ataupun di akhir malam, bila di mana sahaja waktu itu. Dan yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, niat mesti dalam hati. Kalau dia sebut di mulut 100 kali, sekali pun dia tak sebut di hati, tak dintal di hati, itu belum dikira niat. Itu belum dikira niat. Selesai. Poin yang kedua. Masalah. Jika niat seseorang itu berniat, contoh, dilakukan sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib dia niat. Pukul 6.30 petang dia niat. Pukul 4 suku petang dia niat. Atau selepas masuk waktu fajar shadiq, ataupun selepas masuk waktu subuh, maka niat itu tidak sah. Contoh, hari ini 1 Ramadan. Contoh, hari ini 1 Ramadan. Puasalah, puasa. Sedang berpuasa, hari 1 Ramadan dia sedang berpuasa. Pukul 2.30 petang dia pun niat untuk esok, maka tak sah. Dia niat mesti waktu untuk sah niat mesti bermula masuk maghrib. Masuk maghrib baru boleh. Sebelum maghrib tak boleh. Lepas zuhur, lepas asar tak boleh. Kira? Ataupun dia niat selepas masuk subuh, selepas terbit fajar shadiq baru dia niat. Pukul berapa? 7.20 pagi. Tak sah. Tidak sah. Selesai. Kemudian, nombor 7. Boleh tak niat puasa ketika sedang solat? Puasa fardu ke puasa sunat? Tak kira. Puasa sunat ataupun puasa fardu. Boleh tak niat ketika duduk tengah semayang? Dia lintas hati, saja aku puasa fardu Ramadan.
Esok kerana Allah Ta'ala. Waktu semayang Isyak, contohnya dia tengah semayang Isyak, dia niat untuk puasa Ramadan esok. Contohnya esok 1 Ramadan, ataupun esok 8 Ramadan, ataupun esok 9 Ramadan, tak kisahlah. Waktu semayang maghrib dia niat, waktu semayang Isyak tu dia niat. Boleh tak? Sah niat puasa yang diniatkan ketika sedang solat. Tak kisah, tak kiralah puasa itu puasa sunat ataupun puasa fardu. Selesai. Tajuk ke-8. Tajuk kecil ke-8. Niat membatalkan puasa. Batal tak puasa kalau seseorang tu kata, aku nak keluar daripada puasa, sekejap aku nak makan. Aku nak keluar daripada puasa. Aku nak membatalkan puasa aku nak keluar daripada puasa. Batal ke ataupun tidak? Jika seseorang berniat untuk membatalkan puasa ketika berpuasa, dia tengah puasa, pukul 11.30 pagi, duduk tengah puasa, dia kata aku nak batal puasa hari ni. Maka niat itu tidak membatalkan puasanya. Puasa apa ni? Sunat ataupun fardu sama. Niat macam tu tak batal kecuali dia melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasanya. Sampailah dia buat sesuatu yang membatalkan puasa baru batal. Contoh dia ambil nasi, suap, makan, telan. Batal. Dia ambil ayak, dia teguk, itu batal. Walaupun dia tak niat. Dalam keadaan dia ingat lah. Dalam keadaan dia sedar. Sengaja. Batal. Batal. Okey. Jadi, seseorang yang berniat untuk batalkan puasa, tidak membatalkan puasa dia semata-mata niat. Berbeza dengan solat. Kalau kita tengah semayang, kita niat untuk keluar sekarang daripada solat, batal. Niat dalam hati. Ia berbeza dengan solat yang jika diniatkan untuk membatalkannya, maka ia terbatal. Ia itu solat. Niat membatalkan puasa, i'tikaf, haji dan umrah tidak membatalkan semua ibadah tersebut. Kalau puasa sama macam umrah, sama macam haji, sama macam i'tikaf. Dia i'tikaf, dia kata aku nak batal i'tikaf. Tapi dia masih duduk dalam masjid, maka tak batal i'tikaf itu. Sampai dia keluar daripada kawasan masjid. Ataupun dia tengah buat umrah, dia kata aku nak batalkanlah buat umrah ni, tak jadi lah, duduk tengah tawaf. Maka belum batal, niat sahaja. Sehingga dia membuat sesuatu yang membatalkan tawaf. Selesai. Yang ke-8. Yang ke-9. Cukupkah niat jika hanya bersahur? Satu orang dia sepanjang malam tak berniat, tapi dia bangun sahur. Memang dia kunci jam, esok nak bangun sahur, berpuasa. Bila satu orang kunci jam untuk bangun sahur esok, dia niat apa? Untuk bangun sahur. Ada orang bangun sahur untuk breakfast, untuk tak sakit perut. Tak ada orang makan pukul 5 pagi setiap pagi, kecuali dengan niat yang khusus untuk berpuasa. Jadi bila satu orang dia niat esok nak sahur ni sebab nak puasa dalam hati dia, dan kemudian esok dia bangun sahur, ataupun dia niat, dia kata esok nak bangun sahur ni, kunci jam esok nak bangun sahur, nak puasa. Dalam hati dia mengunci jam, tapi dia tak bangun esok sahur. Macam mana? Menurut pendapat yang mu'tamad inda Syafi'iyah, tidak cukup, tidak sah jika hanya bersahur tanpa terlintas di hatinya berniat melakukannya untuk berpuasa. Melakukan sahur itu untuk berpuasa. Dia kena niat dalam hati sahur tu untuk puasa. Esok nak sahur sebab nak puasa pula. Dia niat dalam hati. Esok nak kena sahur puasa. Walaupun seseorang bersahur untuk berpuasa atau untuk kuat menahan lapar dan dahaga untuk esoknya. Jadi pendapat yang muktamad, tak cukup kalau sahur saja, tak terlintas di hati. Dan selalunya orang bersahur ni, orang yang bangun bersahur ni, memang dia bersahur untuk apa? Pukul 5 pagi, 4.30 pagi bangun masak. Tak ada orang breakfast waktu tu. Memang orang bangun sahur niat di hati untuk berpuasa. Itu sah.
Samalah juga jika seseorang menahan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa kerana takut fajar telah terbit. Dia tahan diri dia sebab apa ni? Takut fajar telah terbit. Dia tahan daripada makan dan minum dan benda-benda yang boleh membatalkan puasa sebab dia kata takut subuh dah ni. Dia tak niat pun untuk puasa. Kata pengarang, ia belum mencukupi, tidak sah. Siapa yang menahan diri daripada makan dan minum sebab takut fajar telah terbit, bukan untuk niat berpuasa, yang tu tak sah. Melainkan terlintas di hatinya berniat melakukannya untuk berpuasa. Contoh dia tak pasti pukul berapa, tak dengar azan lagi ni. Kan? Kemudian dia pun tak makan sebab apa? Kerana takut fajar telah terbit. Kan? Tapi dia tak terlintas pun di hati dia untuk berpuasa, maka yang itu tidak cukup. Nombor 10. Ragu-ragu tentang niat. Satu orang yang ragu-ragu tentang niat puasa Ramadan ni. Jika datang was-was ragu-ragu ketika selepas berbuka puasa, sama ada dia sudah berniat atau belum. Lepas buka puasa hari tu 7.45 baru dia teringat, niat kau tak niat lah. Macam tu. Maka puasanya sah, tak batal. Dah buka puasa dah, dia dah 7.45 dah tengah makan, tengah baru dia teringat, hari ni pagi tadi niat ke tak? Dia bukan yakin lah, dia ragu-ragu lah. Pagi tak, semalam niat tak? Macam tu. Waktu bila dia niat, dia ingat tu, dia ragu-ragu tu waktu bila? Selepas berbuka puasa. Dah pukul 7.45, dah pukul 8 suku dah. Puasanya sah. Jika sebelum maghrib dia teringat, sudah berniat pada waktu malam, puasanya sah. Dia ragu-ragu, lepas tu sebelum maghrib dia teringat. Hari tu dia puasa, tengah puasa, pukul 6, 5 minit. Dia teringat, semalam tadi niat dah, dia teringat macam tu. Sah puasa dia. Okey. Jika dia tak ingat sama sekali, maka puasanya batal. Tak yakin langsung. Niat kau tak niat, bukan ragu-ragu dah ni. Tak ingat langsung . Tadi, nombor 1 tadi, rasa macam niat. Tapi tak yakin, rasa-rasa macam niat. Tu ragu-ragu. Hak ni tak yakin langsung, maka batal. Jika ingat selepas maghrib, maka puasanya batal, kecuali mengikut pendapat Imam Al-Azra'i. Puasanya sah, ikut pendapat Al-Imam Al-Azra'i. Itu yang ke-10. Muka surat 26. Poin yang ke-11. Niat puasa sunat pada waktu pagi. Yang ni puasa sunat lah, ni tajuk puasa sunat. Boleh tak puasa sunat kita niat pada waktu pagi? Untuk puasa sunat boleh sah berniat pada waktu siang jika lupa berniat pada waktu malam dengan 2 syarat. Satu orang dia nak puasa sunat Isnin. Dia bangun sembahyang subuh, tidur balik, jaga pukul 8.30. Boleh tak 8.30 pagi dia nak niat hari tu Isnin tu nak puasa sunat? Boleh dengan 2 syarat. Yang pertama, sebelum Zuhur. Niat dia tu mesti sebelum Zuhur. Maksudnya dia jaga tadi 8.30 pagi, boleh lagi lah. 8.30 pagi boleh lagi niat. Syarat yang kedua, dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dia belum melakukan, waktu dia jaga tu, dia nak niat puasa sunat tu, dia masih belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Maka boleh niat. Yang ni puasa sunat. Satu orang, contoh, bangun-bangun, ni puasa sunat, bangun-bangun hari Isnin, bangun pagi Isnin, pukul 8.30 pagi, jaga-jaga, nak puasa sunat hari ni. Boleh. Niat puasa sunat pada waktu siang dengan 2 syarat. Yang pertama, sebelum Zuhur. Lagi tak masuk Zuhur, boleh.
Syarat yang kedua, belum makan dan minum. Ataupun yang lebih tepat, belum melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa. 2 syarat. Nombor 12. Seseorang berkumur-kumur dan berniat puasa sunat. Seseorang yang bangun awal pagi lalu berkumur-kumur secara sederhana tanpa disedari, tanpa sengaja, air dalam mulutnya termasuk dalam rongganya. Setelah itu baru dia berniat puasa sunat. Dalam keadaan begitu sah puasanya mengikut qaul yang asah. Qaul yang kuat, boleh. Tanpa sengajalah bangun pagi, berkumur yang bukan berlebih-lebihan, bukan mubalaghah fil madmadah. Kemudian dia termasukkan air tanpa sengaja, kemudian dia puasa sunat, maka yang tu sah. Okey, poin yang ke-13, yang terakhir untuk bab yang keempat. Yang ni macam ulang kaji lah asalnya ni, macam ulang kaji ni. Perbezaan niat puasa wajib dan puasa sunat. Apa beza niat puasa wajib dan puasa sunat? 1. Puasa wajib, niat dia mula daripada maghrib sampai terbit fajar shadiq, sampai subuh. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunat, bermula daripada maghrib sampai bila? Bukan subuh, sampai zuhur. Boleh. Dengan syarat belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dalam tempoh itu. Puasa sunat tak wajib niat malam. Tak wajib niat malam. Boleh niat malam dan boleh niat siang sebelum zuhur dengan 2 syarat tadi. Itu beza yang pertama. Beza yang kedua, puasa wajib mesti menentukan jenis puasa. Seperti saja aku puasa Ramadan, saja aku puasa nazar, saja aku puasa kafarah, saja aku puasa qada. Mesti tentu, ta'yin. Puasa sunat tak wajib tentukan jenis puasa, kecuali puasa yang ada hari-hari yang muaqqat, yang muayyan, yang hari-hari yang tertentu, semacam puasa Arafah, puasa Ashura, itu. Puasa Isnin Khamis, yang tu kena sebut. Saja aku puasa sunat Arafah. Okey. Perbezaan yang ketiga, puasa wajib ialah tidak boleh menggabungkan 2 puasa wajib. Tak boleh. Saja aku puasa Ramadan dan qada, Ramadan terlepas, esok kerana Allah Ta'ala. Tak boleh, tidak sah. So, puasa wajib tak boleh jamak 2 puasa sehari. Tak boleh jamak, tak boleh himpun 2 niat puasa wajib sehari. Tak boleh. Dalam satu niat tak boleh. Adapun puasa sunat, boleh menggabungkan 2 atau lebih dengan satu niat dalam sehari. Saja aku puasa sunat Isnin dan Syawal esok kerana Allah Ta'ala. Itu puasa sunat dibenarkan. Bahagian kelima, keadaan dan waktu berbuka puasa. Bab yang kelima, permasalahan nombor 1. Waktu berhenti sahur dan berbuka puasa mengikut negeri atau tempat seseorang itu berada. Seseorang yang berpuasa hendaklah mengikut waktu berhenti sahur dan berbuka puasa mengikut negeri atau tempat dia berada. Walaupun mungkin tempat dia berhenti sahur berbeza dengan tempat berbuka puasa. Macam ni contoh. Dia bersahur di Kedah, buka puasa di Australia. Satgi nak buka puasa, ikut waktu Kedah ke nak ikut waktu Australia? Jawapan dia, tempat dia berada. Dia buka puasa ikut tempat dia berada. Selesai. Nombor 1. Catatan. Begitu jugalah untuk berhari raya, hendaklah mengikut tempat di mana orang itu berada ketika itu. Secara umum macam tu. Raya pun sama, maksudnya di mana dia ada, ikut tempat tu. Tempat tu raya, dia raya. Tempat tu berbuka, dia berbuka. Dan ada situasi-situasi dia. Kalau puasa dia tak cukup
Tak apa, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi satu. Kita tengok situasi. Ini ada 3 situasi. Katakan seorang yang berpuasa sehari lebih awal di Mekah. Puasa awal sehari. Kan Mekah, Malaysia tak sama. Kadang kita awal sehari, kadang mereka awal sehari. Contohlah, contoh. Situasi satu. Satu orang hamba Allah ni puasa awal di Mekah. Bila balik Malaysia, penduduk Malaysia telah pun menyambut hari raya. Sedangkan dia baru berpuasa 9 hari. Dia baru berpuasa 29 hari. Seorang yang berpuasa sehari lebih awal di Mekah. Dia puasa sehari lebih awal. Ketika balik ke Malaysia, penduduk Malaysia telah menyambut hari raya 1 Syawal. Sedangkan dia baru berpuasa 29 hari. Dalam keadaan ini, dia hendaklah berhari raya bersama penduduk Malaysia kerana dia sudah berada di tempat lain. Dia tidak perlu mengqadha puasanya kerana minimum hari untuk berpuasa pada bulan Ramadan ialah 29 hari. Sini. Seseorang itu setiap tahun dia kena berpuasa sama ada 29 atau 30 hari. Kalau dia dah puasa 29, maka cukuplah puasanya pada tahun itu. Kalau negara yang dia sampai tu dah berhari raya. Kan? Dan dia pun dah cukup 29 hari. Maka dia tak perlu qadha. Dia tak perlu qadha lah. Contoh macam inilah ni soalan situasi pertama ni. Dia puasa di Mekah. Lepas tu balik mai di Malaysia. Dia sampai di Malaysia. Waktu dia sampai tu dia puasa dah 29 hari. Hari dia sampai tu 29 hari dah puasa Ramadan. Kebetulan di Malaysia esok 1 Syawal. Dia baru 29 hari tu. Orang Malaysia hari tu 30. Orang Malaysia hari tu sudah 30. Dia baru 29 Syawal pula. Dia baru 29 Ramadan. Dia baru 29 Ramadan. Orang Malaysia dah 30 Ramadan. Esok diisytiharkan 1 Syawal. Orang Malaysia dah puasa 30 hari contohnya. Dan dia baru 29 hari. Bila esok 1 Syawal di Malaysia, dia dah 29 hari. Macam mana? Adakah esok dia nak puasa? Jawapannya tidak, dia berhari raya. Dia boleh berbuka, bukan boleh berbuka, dia wajib berhari raya bersama dengan penduduk setempat di tempat yang dia berada tu, dia pun orang Malaysia. Nah, adakah pada hari kedua dia kena qadha? Tak perlu. Kerana kata para ulama, sekurang-kurang puasa Ramadan itu berapa hari? Sekurang-kurang puasa Ramadan ialah 29 hari. Maka puasa dia sudah mencukupi. Dia kena qadha tak? Nak bagi cukup 30? Tak perlu. Tak perlu. Itu situasi satu. Situasi dua. Seseorang telah berpuasa di Mekah sehari lebih awal daripada Malaysia. Ketika balik Malaysia, penduduk di Malaysia masih berpuasa kerana puasa tahun ini 30 hari. Sedangkan dia sepatutnya berhari raya pada hari itu kerana telah cukup berpuasa 30 hari. No? Situasi atas tadi ni ada sikit silap tu saya rasa. Berpuasa sehari lebih lewat di Mekah. Bukan lebih awal atas tadi. Situasi satu tu, kalau pengarang boleh tengok balik muka surat 30, katakan seorang yang berpuasa sehari lebih lewat di Mekah. Saya rasa yang tu. Sebab situasi yang kedua, seseorang telah berpuasa di Mekah sehari lebih awal daripada Malaysia. Ketika balik Malaysia, penduduk Malaysia masih berpuasa kerana puasa tahun ini 30 hari. Sedangkan dia sepatutnya berhari raya pada hari itu kerana telah cukup berpuasa 30 hari.
Dalam keadaan ini, dia hendaklah imsak, menahan diri daripada makan dan minum pada hari itu seperti orang yang berpuasa. Dia hanya akan bersama-sama berhari raya keesokan harinya bersama penduduk Malaysia. Yang ni maksudnya hamba Allah ni puasa berapa hari? Dia puasa 31 hari. Ni, situasi yang kedua ni. Nah, kalau pengarang boleh tambahkan maklumat tu sikit. Maksudnya dia ni, hamba Allah ni, dia berpuasa 31 hari. Situasi yang kedua ni ialah hamba Allah ni, dia balik mai di Malaysia. Dia dah cukup 30 hari. Hari dia sampai tu, dia puasa hari ke-30. Orang Malaysia baru 29. Orang Malaysia baru 29. Dia 30 dah. Bila orang Malaysia baru 29, dia dah 30. Esokkan harinya, Mekah raya dah. Tempat dia mula puasa tu, Mekah raya dah. Orang Malaysia raya lagi? Tak lagi. Orang Malaysia esok baru 30. Maka dia ni nak buat apa esok ni? Maka dia tetap tak boleh raya, dia kena ikut penduduk setempat. Maka jumlah dia puasa ialah 31 hari. Ni hamba Allah ni. Nak kata yang malang ke, yang pahala lebih ni, wallahu alam lah. Nah, tapi dia 31 hari. Dia tetap tak boleh berhari raya, tak boleh berbuka, wajib imsak. Dulu kita pernah sebut imsak ni tahan diri, makan dan minum. Nah, sama dengan penduduk Malaysia yang lain. Itu dua situasi. Kita tengok situasi yang ketiga. Seseorang bermusafir ke Arab Saudi atau mana-mana negara yang telah mula berpuasa sehari lebih awal dari Malaysia. Ketika sampai di negara tersebut, penduduk di situ telah berhari raya sedangkan dia sedang berpuasa untuk hari raya sedangkan dia telah berpuasa untuk hari yang ke-29. Apa penyelesaian dia? Dalam keadaan ini, dia hendaklah berbuka puasa dan berhari raya mengikut negara tersebut. Oleh kerana dia baru berpuasa 28 hari, dia wajib qada puasanya sehari lagi untuk mencukupkan bilangan 29 hari puasa. Contoh dia macam ni, situasi ketiga. Bismillah. Satu orang ni, dia pergi ke satu negara. Negara tu raya awal sehari daripada Malaysia. Ketika dia sampai ke negara itu ialah hari ke-28 dia berpuasa. Itu penyelesaian dia, keadaan dia. Hamba Allah ni, dia sampai ke negara tu, hari itu dia sampai, dia berpuasa hari yang ke-28. Waktu dia sampai tu, dia sedang berpuasa. Dia masih berpuasa Ramadan, 28. Penduduk di negara tu berpuasa dah 29. Penduduk di negara tu berpuasa dah 29. Dan esok tu raya. Penduduk di negara tu berpuasa hari tu, hari yang hamba Allah daripada Malaysia ni, hari itu dia sampai, dia baru 28, penduduk situ 29. Kerajaan di negara tu isytihad esok raya, 29 hari je dia berpuasa tahun tu. Dia 28. Hamba Allah daripada Malaysia ni, hari itu 28, esok yang merupakan hari raya pertama penduduk negara tu, bagi dia itu adalah hari yang ke-29. Macam mana dia nak buat? Sekurang-kurang Ramadan 29, dia baru puasa 28. Maka cara dia ialah, dia wajib berhari raya dengan penduduk di setempat di situ. Esokkan harinya, 1 Syawal, dia wajib berhari raya dengan mereka. Pi mayang raya. Pi mayang raya, pi makan ketupat, tak ada lah Saudi. Contoh. Kan? Mayang raya apa semua, makan. Dan dia wajib qada. Sebab sekurang-kurang Ramadan, dia tak dapat lagi. Dia baru 28. Pada hari raya yang kedua di negara itu, dia wajib qada. Untuk mencukupkan bilangan puasa dia 29 hari. Berapa hari dia nak kena qada? Sehari je. Sebab dia dah puasa 28, dia qada sehari jadi 29, maka cukuplah sekurang-kurang Ramadan. Keadaan ketika berbuka puasa. Soalan nombor 2. Berijtihad waktu berbuka sudah masuk, hukumnya harus. Boleh. Tapi jika setelah itu jihadnya salah kerana sebenarnya belum masuk waktu berbuka puasa, batal puasanya hari itu. Ni macam mana pula ni nak kena ijtihad ni? Ni kalau kita duduk ni di Sungai Petani, di
Georgetown, duduk di Kajang, duduk di Ipoh, duduk ijtihad main mana ni? Dengan azan berkumandang sana sini, TV, radio, internet, handphone kan. Yang ni seandainya seseorang tu sesat di hutan ataupun di penjara, wal-iyadhu billah, nas'alullah as-salamah, di penjara. Bukan penjara Malaysia, kalau penjara Malaysia, orang penjara Malaysia ni masya-Allah orang Islam wajib puasa dan diberikan sahur dan buka puasa. Sahur pun dihidangkan, buka puasa pun dihidangkan. Kena tangkap di luar negara, nas'alullah as-salamah, masuk penjara. Tak ada siapa nak ra'i Ramadan kamu, tak ada siapa nak ra'i sahur kamu, tak ada siapa nak ra'i buka puasa kamu. Macam mana? Ni tajuk ni. Berijtihad waktu berbuka sudah masuk, hukumnya harus, boleh. Tapi jika setelah itu ijtihadnya salah kerana sebenarnya belum masuk waktu berbuka puasa, batal puasanya hari itu. Dia masuk penjara di Thailand bulan Ramadan. Bila masuk jam tak ada. Penjara bawah tanah pula. Penjara contoh-contohlah tak ada jam. Jadi dia puasa. Orang jamu makan, dia tak makan pagi tu. Lepas tu orang jamu tengah hari, dia simpan. Dia minta untuk makan maghrib. Jam tak ada. Lepas tu bila dah habis mayang sak, dia pun tunggu lagi. Cuma dia tak tahu masuk ke tak ni. Tapi selalunya selepas asar, kalau dia duduk selama itu, sudah masuk waktu maghrib, dia pun makan. Habis-habis makan, banduan seorang lagi mai. Islam juga baru masuk penjara sebelah. Banduan yang baru masuk tu tanya, kang tak puasa ke? Kita kan Ramadan. Aku duk rasa macam masuk dah waktu. Dia kata tak lagi, baru 6.40. Jika setelah itu ijtihadnya salah kerana sebenarnya belum masuk waktu berbuka puasa, batal puasanya hari itu. Maka ijtihad dia salah, batal. Tadi dia berijtihad tu dia sudah taharri, dia sudah berijtihad lah. Tidak berijtihad atau hanya dengan zan mengatakan waktu berbuka sudah masuk, hukumnya tidak harus, tak boleh kerana asal waktu adalah masih siang lagi. Jika waktu sebenar telah masuk, puasanya sah. Jika belum, puasanya batal. Jadi tak boleh, dia kena ijtihad juga. Dia kena berusaha untuk berijtihad bahawa waktu berbuka sudah masuk ataupun belum. Kemudian nombor 3, seseorang memberitahu sudah masuk waktu maghrib. Boleh berbuka puasa apabila ada seseorang memberitahu sudah masuk waktu maghrib dengan syarat orang yang memberitahu itu seorang fiqh, boleh dipercayai. Contoh, dia duduk dalam penjara, satu orang daripada yang bekerja di penjara tu Islam, Muslim. Dia duduk di penjara negara kafir. Orang tu lah yang main bagi tahu kat dia tiap hari, masuk dah maghrib. Maka boleh berbuka puasa. Seorang yang fiqh, Muslim tu. Dah kita duduk di penjara negara kafir. Nak cari mana orang yang nak cari mana lagi orang untuk kita percaya. Jadi ada seorang Muslim, kira fiqh lah tu. Satu orang Muslim di negara kafir tu kira fiqh. Yang terakhir untuk bab kelima ni, radio atau televisyen. Kita bergantung pada radio, TV itu bolehkah? Dibolehkan menjadikan radio atau televisyen sebagai pengantara ijtihad kita untuk mengetahui waktu berbuka puasa. Walaupun dibolehkan menjadikannya tu radio atau televisyen untuk mengetahui masuk waktu berbuka, tapi hendaklah dipastikan waktu yang digunakan oleh radio atau televisyen tersebut mengikut waktu tempat dan kawasan itu. Duk Kedah buka Johor FM. Sama tak maghrib? Beza 8 minit. Kan? Beza 8 minit.
Jika ia lambat atau cepat beberapa minit daripada waktu sebenar di tempat tersebut, maka pengumuman dalam radio dan televisyen tersebut tidak boleh dipegang. Maka tak boleh. Nah, dia mesti buka radio tempat yang dia berada tu. Nah, kalau Kedah lah. Begitulah dan yang lain-lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin.